Daripada mula Pak Long celik biji mata sampai Pak Long nak tutup biji mata, semua Nabi ajar. Pagi-pagi buka biji mata, Nabi ajar tak doa apa nak kena baca? Ulama ajar tak doa apa nak kena baca? Doa apa Pak Long yang tutup guru dia ajar kita suruh baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil. Selesai. Nak tidur pula malam, bismikallahumma ahya. Daripada mula hang buka biji mata, hang celik-celik biji mata sampai hang nak tidur balik malam ni, semua Nabi ajak. Tang mana Nabi gagal ajak kita? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan setinggi-tingginya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita bertemu di dalam suatu majlis yang dipanggil sebagai sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Azan maghrib tadi kita telah masuk pada tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal kelahiran junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut sambutan kelahiran Nabi ni tuan-tuan, satu amalan yang mulia. Tidak ada bid'ah, tidak ada tercela dan sebagainya. Ini satu amalan yang mulia. Kalau orang sambut birthday kita pun kita seronok Pak Long. Maulid ni maknanya hari lahir. Orang tua dulu dia panggil maulud. Dia kata ni nak kena buat ni kenduri maulud. Kita kata kat dia maulud ni tak ada makna. Dia tukar daripada maulud, dia pergi kepada maulud. Allah baru betul maulid. Kalau ada orang ingat hari kelahiran kita, maklum, dia bukan nanti sambut, dia hanya ucap, dia hanya wish dalam WhatsApp kita. Kan dalam Facebook dia keluar lah, kalau kita bubuh tarikh beranak kita bila tu, birthday kita bila, dia keluar. Hari ni kawan ni punya birthday, esok kawan ni. Tiba-tiba dalam tahun tu tak ada siapa pun yang ingat, ada satu orang yang ingat. Dia hantar WhatsApp, dia kata sana elwa, semoga dipanjangkan usia dalam keberkatan. Cukup. Orang ingat kita punya hari kelahiran ni pun kita seronok. Kalau orang ucap selamat hari lahir dekat kita, dia wish dekat kita, dia ucap dekat kita pun kita seronok. Apatah lagi amalan ni kita buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap tahun tak pernah lupa. Tahun lepas walaupun dalam keadaan kita duk teruk PKP, pak sambut. Tahun ni tak apa dah hari ni pun masuk fasa ketiga, sambut. Gagah tak belarak lagi ya Pak Long. Jangan duk belarak lagi tahun ni. Jangan duk belarak lagi tahun ni. Takut-takut belarak keluar dalam masjid Kuala Pai, polis ikut ke belakang, kepung ekor dengan kepala, terus IPD Kuala Lerang. Sambut tak kat mana kita mampu. Hari ni kita sambut cara ni. Sambut. Tak boleh ceramah sejam, setengah jam kita ceramah. Tak boleh penuh, sekerat kita bagi. Yang penting sambut. Sebab apa yang kita sambut? Sebab kita sayangkan Nabi. Sebab apa kita sayangkan Nabi? Sebab Nabi kata, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang dalam hidup dia sayang dekat aku, kata Nabi, Allah Ta'ala akan bagi peluang orang ni masuk syurga dengan aku. Nabi kata kana ma'i fil jannah. Dalam syurga dia akan duduk dengan aku. Nabi SAW. Jadi malam ni kita buat sambut. Yang mai dapat pahala, yang ceramah dapat pahala, hak dengar dapat pahala, hak lena dapat pahala. 10 minit kemas.
15 minit mata aku steam, 20 minit hilang. Oyuk bila gitu bangun celik oyuk, bangun celik oyuk. Hak masak yang buat kenduri, insya-Allah dapat pahala. Jadi malam ni tuan-tuan, yang saya nak kepada kita malam ni, waktu masuk pukul 8 suku, kita nak berhenti pukul berapa Ustaz Ibrahim? 8.45 lah. Saya juga lah malam ni banyak majlis. Takut mereka ronda. Mereka ronda tu kita tak apa nak syurung kan. Dia buat keluar surat sebenar Maulidul Rasul, satu kepala 1,500 cerah ke depan belum. Kita ambil dekat 8.45 kita berhenti ya. Malam ni saya nak bawa kepada tuan-tuan, mungkinlah dalam bentuk yang agak berbeza sikit lah. Berbeza sedikit daripada ceramah-ceramah setiap tahun yang tuan-tuan duk dengar. Nabi SAW ni tuan-tuan, kita sambut dia kerana kita sayang. Sayang dekat Nabi. Tapi sayang dekat Nabi ni dia tak berhenti takat sambut saja. Sambut ni betul elok. Sambut ni elok tuan-tuan. Kalau ada orang duk kata bid'ah, tuan-tuan kena dengar lah tu. Kalau termasuk bid'ah pun dia adalah bid'ah yang baik. Yang Imam Syafi'i kata bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Lah tak apa nak dengar dah duk membid'ahkan amalan ni. Sampai ada wak keluar fatwa daging yang disembelih kerana kenduri Maulidul Rasul, daging lembu tu lebih haram daripada daging babi untuk dimakan. Hak ni gila nama dia apa long. Gila-gila ni dia bukan apa boleh layan sangat. Mau layan ni dia gila babi. Dia cakap gila sudah, dia ambil ke depa. Kita ngaduk layan. Amalan ni amalan yang baik. Saya katakan tadi, menyambut sambutan Maulidul Rasul tu amalan yang mulia. Tetapi yang lebih daripada tu kita nak apa dia? Bukan sekadar sambutan, tetapi penghayatan terhadap sambutan Maulidul Rasul tu yang kita nak. Tak mau duduk pada takah yang sama. Tahun lepas sambut tak maulid, sambut. Masjid tak penuh, duduk tak penuh tahun tu. Masjid tutup, dia ingat. Masjid buka, dia tak main. Hak jenis ni pun ada Kuala Lumpur. Malam ni dia tak main. Ingat ni mayang apa jarak-jarak ni. Ni nak ikut sunnah mazhab mana ni? Mazhab Yahudi. Oi, hak main semayang tak ingat duk jarak. Hak dia tak main, dia ingat. Masjid tutup, dia ingat. Masjid buka, dia tak main. Hak jenis ni yang masalah ni tuan-tuan. Hak ni yang kita nak berhadapan ni. Yang ni masalah ni. Oi, cakap pandai. Kuala Lumpur ada tak jenis tu? Ada. Tuan-tuan kena jawab. Saya jawab bagi pihak tuan-tuan. Ada. Mesti apa Ustaz kata? Kod dia pun ada. Masjid buka, dia tak main. Kita kata kat dia, hari tu hang duk ingat kat masjid tutup, hang tak main. Ni masjid buka, hang tak main. Dia kata, aku ingat pun hampa boleh pergi karaoke lah tu. Kira duk makan pahala subsidi tu. Dulu dia kata, ni apa ni? Sampai nak pergi semayang, kena duk ambil nambok. Dia kata, lebih pada tikam nambok lagi ni. Tapi waktu tu sungguh tuan-tuan, ada hak ambil nambok giliak masjid tu, dia pergi tikam ni. Minggu ni dia dapat nombor ni 20 kita katakan. Minggu depan dia dapat 21. Dia pergi tikam 20-21. Kena kat dia apa tu? Ingat, masjid buka dia tak main. Haji ni cakap pandai ni. Haji ni cakap pandai ni. Serupa isu vaksin pun. Duk baca cakap pandai. Duk ambil wapa dalam tu ada babi. Amboi. Hang tahu mana? Hang bukan mengaji bidang tu. Oh, dia kata saya tak mau medis rokok. Saya tak mau benda-benda haram. Saya tak mau masuk dalam badan. Ini medis rokok. Saya kata awak mana? Dia kata dalam vaksin tu ada babi. Saya tak mau. Kita tanya Pak Long tahu mana? Saya tahu lah. Itu kan. Iyalah tahu tu tahu mana? Allah, orang duk abang kita dengar. Kita dengar. Saya tak mau benda-benda haram masuk dalam badan saya, babi. Saya tak mau. Tu kita kata nak rokok tu ada kurma. Ada za'faran ke? Ada minyak zaitun ke? Ada berendam dalam rokok tu. Cakap pandai ni masalah. Cakap pandai ni. Sama dengan maulid Nabi ni. Saya nak penghayatan terhadap Maulidul Rasul. Penghayatan terhadap
Nabi SAW, terhadap sunnah baginda SAW. Pak Long, zaman Nabi, sahabat akan selamat bila duduk dengan Rasulullah. Sahabat akan merasa selamat bila bersama dengan Rasulullah. Zaman kita, Nabi dah tak ada. Yang Nabi tinggal adalah pewaris dia. Yang ni tuan-tuan kena clear. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama, orang alim ni pewaris kepada Nabi. Para anbiya ni alaihimus salatu wassalam. Yang kita nak kena carilah ni, yang nak kena berdampinglah ni dengan ulama, bukan orang yang perasan ulama. Faham tak Pak Long? Yang kita nak berdampinglah ni dengan ulama, bukan orang yang perasan ulama. Umat akan selamat bila duduk dengan orang alim. Umat akan hancur bila duduk dengan orang yang perasan alim. Kita memerlukan orang alim, bukan kita nak orang yang perasan alim. Hai, awak yang ustaz mula kot tu. Ya. Sekarang dunia ni menjadi hancur bila mana keluarnya ni tuan-tuan, ulama-ulama plastik ni. Hak ni yang jadi celahula ni. Nabi suruh kita berdamping dengan ulama, bukan Nabi suruh kita pergi cari orang yang perasan alim ulama. Tak faham ustaz? Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan cuba tengok dah. Sebab tu saya nak abang dekat tuan-tuan, Islam dia takkan rosak dengan orang luar. Islam akan rosak dengan orang Islam sendiri. Tuan-tuan set dalam kepala. Bagaimana Abrahah nak menjahanamkan Kaabah? Ingat tak kisah tentang tentera Abrahah, tentera bergajah yang mana nak hancurkan Kaabah? Saya nak tanya tuan-tuan, Kaabah rosak tak pada zaman Abrahah tu? Kaabah hancur tak di tangan Abrahah? Saya nak tanya tuan-tuan, hancur ke tak? Gaya dia nak sampai Allah Ta'ala hantar burung ababil. Abrahah, tentera bergajah, nak hancurkan Kaabah, Allah hancurkan mereka. Tetapi Kaabah ni tuan-tuan hancur zaman siapa tuan-tuan? Zaman khalifah mana tuan-tuan? Zaman pemerintahan siapa tuan-tuan? Zaman pemerintahan Uthmaniyah. Kaabah rosak. Di tangan siapa? Di tangan orang Islam. Itu nak abang kat tuan-tuan. Faham ke tak ni? Awak muka nak buat macam nak mati je seorang-seorang ni. Siapa ni? Teruk sangat lah. Sebab tu saya nak habaq dekat orang Kuala Lumpur. Tuan-tuan jangan takut dengan orang bukan Islam yang nak menghancurkan Islam. Sebab sejarah membuktikan bahawa Islam ni tak berjaya dihancurkan oleh orang bukan Islam. Tetapi Islam akan rosak di tangan orang Islam. Tuan-tuan jangan ada takut serangan-serangan daripada luar ni. Tuan-tuan jangan ada takut. Tapi tuan-tuan kena takut serangan daripada dalam terhadap Islam. Hari ini tuan-tuan cuba tengok bagaimana umat dirosakkan dengan golongan-golongan yang perasan mereka ni alim. Hari ini tuan-tuan cuba tengok adab orang dengan ulama dah tak ada dah. Sebab apa dia? Dihancurkan oleh orang-orang yang perasan alim. Hari ini tuan-tuan cuba tengok Pak Long hidup lama pada saya Pak Long. Saya umur tahun ni 31. Duk terlibat dengan dunia dakwah, duk ikut ayah, duk berceramah apa daripada saya tadika lagi. Saya tengok zaman tu dunia dakwah dengan zamanlah dunia dakwah cukup berbeza. Zaman dulu tok-tok guru duk main mengajak kita, hang nak mengaji mula dengan fardu ain. Ni ulama ajak kita. Mula dengan fardu ain, buka kitab-kitab anda. Mai duk mengaji di masjid, mula dengan kitab-kitab anda. Ambil apa dia? Masalah fardu ain. Asas ilmu tauhid, asas ilmu fiqh, asas ilmu tasawuf. Itu yang diajar kepada masyarakat. Tapi hari ini tuan-tuan, datangnya golongan-golongan yang perasan alim merosakkan umat. Hari ini
Fardu ain tak selesai, dia duk main bahas tentang hadis sahih tak sahih. Fardu ain tak selesai. Hari ini lagi kita tutup semua pintu, kita buka pintu tu, dia tulis keluar. Hak lain semua masuk, tu dia tulis keluar. Saya nak jaga dengan Ustaz Ibrahim kat pintu tu. Siapa nak keluar cuba cerita apa dia yang dikatakan sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, asas kepada tauhid. Tak ada cerita belum. Faham ke tak? Tak boleh cerita. Dulu ulama ajak jangan duk kalut mengaji benda-benda khilafiyah. Buka dalam kitab Syairus Salikin, Imam Ghazali sebut di antara 7 adab orang yang belajar agama dengan orang yang mengajar agama, antaranya Imam Ghazali kata apa dia? Imam Ghazali kata adab orang menuntut ilmu agama, pi selesaikan dulu masalah fardu ain. Jangan duk pi kalut tentang masalah khilafiyah yang akan melahirkan rasa kebencian mereka ni tiba-tiba kepada ulama. Sebab apa dia? Duk tengok ulama berbeza pandangan. Last sekali, yang ni mula kata hak ni tak betul, hak ni betul. Imam Syafi'i tak faham hadis, kita yang faham lebih. Sebab apa dia? Umat dipenuhi dengan ulama-ulama palsu, ilmuwan palsu. Faham ke tak? Ni yang kita perlukan. Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia kata guru ni kena menghalang anak murid duk sibuk mengaji ilmu fardu kifayah daripada pi sibuk selesaikan dulu masalah ilmu fardu ain. Hari ni tuan-tuan duk main mengaji dalam masjid ni tuan-tuan, tak selesai lagi masalah fardu ain. Tuan-tuan duk sibuk mengaji tentang masalah fardu kifayah. Kena tahu, main mengajak dekat masjid ni orang nak beramai. Pak Long maklum main mengaji kuliah maghrib, bukan Pak Long dengan maklum dia jadi mufti. Betul ke tak? Buka kitab, apa dia? Buka kitab di masjid. Kita akan belajar tentang usul fiqh. Usul fiqh ni tak apa, fiqh pun celahu. Duk main duk cerita tu bagaimana cara ulama mengistinbat hukum. Hoi. Duk cerita ulama istinbat hukum, puak-puak ni kencing pun tak ada selesai lagi masalah. Masalah kencing pun tak ada selesai lagi. Betul tak? Pak Long masalah kencing pun tak ada selesai. Tu yang Pak Long duk kena kencing tu. Masalah kencing pun tak selesai. Ni kalau saya tanya Pak Long tentang tayamum, selera. Betul Ustaz, nak tengok mata pun tahu. Mata duk kebir-kebir tu selera mau tanya. Tanya abang rukun semayang pun celaru dah. Syarat sah semayang pun celaru dah. Sebab tu kena main ajak benda yang menjadi keperluan kepada umat. Hari ini tuan-tuan cuba tengok apa yang berlaku. Berbeza pandangan, ajak berdebat. Duk baca tak? Sama-sama ustaz duk cabak kawan ni berdebat, kawan ni berdebat. Nak berdebat ni untuk apa dia? Nak cari kebenaran kan, nak cari populariti? Saya nak tanya. Ni isu apa nak hadis-hadis apa lah. Tuan-tuan pun tahu tu, Ustaz Kelantan tu dicabak oleh puak mana tu nak ajak berdebat apa semua. Orang tanya saya, macam mana Ustaz? Saya kata nak berdebat ni nak cari populariti kan, nak cari kebenaran? Tak, itu dulu asas. Niat nak berdebat ni nak cari kebenaran ataupun nak cari populariti? Kalau nak cari populariti, cara dia macam ni. Kalau nak cari kebenaran, cara dia macam ni. Kita sebagai ahlu sunnah, kalau berdebat, kita nak mencari kebenaran, bukan populariti. Ya Ustaz, kami nak berdebat cari kebenaran. Okey, baik. Yang pertama, kalau nak berdebat mencari kebenaran, debat tu mestilah diadakan di hadapan ahli-ahli ilmu. Kalau hang nak berdebat tentang hadis, kena panggil ahli-ahli hadis duduk di depan hang. Bukan dipanggil orang awam main dengar. Orang awam tahu apa?
Ha belum. Kita nak sembang bab mai, kena pi cari orang yang arif bidang mai. Hang sembang bab mai dengan orang awam, hang pi celup pun dia kata tu mai tulis. Ha. Lebih ambil pelak motor pi celup mai. Dia kata tu mai betul, cuma bentuk pelak. Ha. Kalau nak cari kebenaran, berdebat tak selesai masalah depan orang awam. Dia bukan tahu yang mana betul yang mana salah, dia kira aku suka betul. Pergi berdebat depan mufti-mufti tu, pergi berdebat depan AJK fatwa tu, pergi berdebat di depan cendekiawan tu. Jangan berdebat depan kita orang awam. Hang nak pergi buka kitab hadis besar-besar apa? Ha? Geng ni kitab perukunan pun fail. Tahu kitab perukunan? Saya mula-mula mengaji dulu kitab perukunan tu. Lah kitab perukunan tu pun tak ada lah. Kitab apa meniatu musalli pun tak tahu. Main duk mengaji duk nyanu balik ngayak tu lah. Ha. Tak datang ni pun terah. Main duk mengaji dekat masjid. Tok guru ni pula duk ngajar, ustaz duk ngajar ni. Maka adapun bergantung ke atasnya. Ha. Nya tu nya mana tu? Pergi. Balik rumah dengar kuliah sejam, bini tak main malam tu. Bini tanya ustaz cerita apa? Tak tahu duk cari nya tu daripada mula sampai habis. Dia imbak dia kata. Kan nak pergi baca kitab besar apa, kitab Jawi pun fail. Sebab tu tuan-tuan, carilah, berdampinglah dengan ulama, dengan orang alim, bukan dengan orang yang perasan alim. Saya ulang, dunia akan selamat, umat akan selamat bila mana umat itu dipimpin oleh orang alim. Umat akan hancur bila mana umat itu dipimpin oleh orang yang perasan alim. Pegang kata-kata ni. Umat akan selamat bila mana umat tersebut dipimpin oleh orang alim. Umat akan hancur bila mana umat tersebut dipimpin oleh orang yang perasan alim. Boleh faham belum? Boleh faham? Boleh faham, boleh berhenti ya? Ceramah nak pergi faham ya? Dah faham nak telajak bagi, boleh berhenti, jam berbunyi dah. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga saya nak sebut dalam poin kita pada kita nak jadikan Rasulullah sebagai ikutan. Jangan hanya kata-kata tersebut meniti di atas bibir tetapi tidak diterjemahkan dalam perbuatan. Hari ini banyak orang dia baca Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah, sampai habis ayat tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dekat diri Rasulullah itu hang nak jadi apa? Jadikan Rasulullah itu sebagai contoh tauladan. Dalam hidup ni hang nak jadi apa? Contoh yang terbaik ada pada diri Rasulullah. Contoh yang terbaik ada dekat Rasulullah. Contoh yang terbaik kena follow cara Rasulullah. Ni Allah Ta'ala bagi tahu, bukan saya habaq, bukan ulama habaq, bukan tutup guru habaq. Yang habaq adalah Allah. Jadikan Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Apa yang Nabi gagal nak ajak kita? Cuba habaq belum? Cuba habaq dekat saya, Zat. Apa yang Nabi gagal nak ajak kita? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang Nabi gagal nak ajak kita dalam hidup? Daripada mula Pak Long celik biji mata sampai Pak Long nak tutup biji mata, semua Nabi ajak. Pagi-pagi buka biji mata, Nabi ajak tak doa apa nak kena baca? Ulama ajak tak doa apa nak kena baca? Doa apa Pak Long yang tutup guru duk ajak kita suruh baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil. Selesai. Nak tidur pula malam, bismikallahumma ahya
Daripada mula hang buka biji mata, hang celik-celik biji mata, sampai hang nak tidur balik malam ni, semua Nabi ajak. Tang mana Nabi gagal ajak kita? Ustaz, ya, saya nak jadi bapa yang terbaik, kena ikut Nabi. Nak jadi mak bapa yang terbaik, kena ikut Nabi. Ada orang kampung saya seorang, dia ni duk isap incui tak incui. Sini incui ya. Hari tu bini dia keram, duk isap incui tu. Bini dia ambil pergi kentut dekat batang incui tu. Dia duk isap bautik tuan-tuan. Nak pergi beli incui tu dekat Penang, tak lepas, melelong tuan-tuan ni dalam kampung. Isap rokok tak rasa apa lah, kali koyak seorang isap tak rasa apa. Ketagih mikrofon macam tu. 5 bulan Pak Long. Apa ketagih dadah? Pak Long, kita nak jadi mak bapak ikut cara Nabi. Bagaimana Nabi ajar anak-anak dia, bagaimana Nabi didik anak-anak dia, bagaimana Nabi suruh kita didik anak-anak kita. Adibu auladakum ala thalas. Didiklah anak-anak hampa dengan 3 cara pendidikan. Hubbu nabiyikum. Yang pertama, hampa kena semai dalam diri anak-anak hampa dia pada dia, dalam hati mereka perasaan cintakan Nabi mereka. Wa hubbu ahli baitihi, kena ajak anak-anak hampa, kena semai dalam diri anak-anak hampa perasaan cinta kepada ahli keluarga Nabi. Yang ketiga, wa tilawatil Quran, kena semai dalam diri mereka ni apa dia? Cinta kepada membaca Al-Quran. Nabi ajak. Islam ajak bila hang nikah, cara nak nikah ni lagu mana? Islam ajak. Ustaz, saya ada nafsu, Islam ajak. Bila bernafsu nikah. Ustaz, saya dah nikah 8 tahun dah Ustaz. Betul? Saya nak cari seorang lagi. Bubuh 2. Boleh ke Ustaz? Islam bagi, yang tak bagi bini hang. Apa amat nak buat tarik muka? Betul? Islam bagi tak suami menikah 2? Nabi bagi tak suami menikah 2? Bagi. Tak bagi. Bukan Islam, bini hang. Kata hang balik kaunti bila elok lah. Kata cerita di rumah, saya nak cerita Islam aja. Tuan-tuan cuba tengok Nabi suruh jaga bini kita lagu mana. Lah kita jaga bini kita lagu mana. Pak Long, mendatang babi ni Pak Long, Allah Ta'ala buat suruh kita tengok dia, perangai dia tu hanya ada ikut. Sebab tu mendatang ni tuan-tuan, banyak-banyak mendatang. Hak paling hina babi. Walaupun dia duduk sama-sama rumah 2 ekor ni, babi dengan anjing. Rumah dia nama dia Moral Lazah. Najis berat. Di antara babi dengan anjing, hak mana hina lagi? Dalam hukum kata apa ya? Kalau hang duduk tengah-tengah hutan bawah rumah hang boleh bela anjing belaan. Betul tak? Anjing untuk menjadi penjaga, pengawal. Betul tak, Pak Long? Ada dalam kitab fiqh kata boleh bela babi pengawal. Tak tahu kot, saya takat mengaji ni, yang saya tahu anjing pengawal lah. Babi pengawal tak ada. Babi ni silap ni, tuan dia pun dia suruh. Anjing boleh. Tapi rumah hang kena duduk tengah hutan lah. Ni rumah hang duduk dalam taman, duduk belah anjing, nyepak tengah belakang lah. Rumah sama-sama duduk dalam satu bilik, nama dia Moral Lazah. Tapi yang paling hina anjing, babi. Di antara banyak-banyak binatang ni tuan-tuan, hak paling hina babi. Serupa dengan vaksin lah. Kalau orang main kata jaga dalam vaksin tu ada anjing, dia boleh gagah lagi. Dia kata tak apa, anjing tak apa. Main kawan dia babi lari. Tu babi tu saya kata tahu mana. Ni Kuala Pai pergi cucuk tanah Ustaz Ibrahim. Kuala Nerang. Tak tahulah kami cucuk kot belah Kubang Pasu tu. Tak tahulah kot Kuala Nerang ni jadi kot lain. Ada tuan-tuan pipi nak cucuk tengok nurse tu duduk rojoh babi masuk dalam kepala bau Pak Long tu. Kalau ada tak apa, tak ada.
Duk caya, dengar caya, dengar caya, dengar caya. Lepas tu ustaz-ustaz yang ambil vaksin dia kata pengikut Dajjal. Tolong, Allah Ta'ala buat babi ni untuk apa? Allah Ta'ala buat babi itu untuk apa? Antaranya Allah Ta'ala cipta babi ni, suruh kita tengok ke babi itu, tengok perangai babi itu, jangan duduk. Boleh sebut babi? Marah pula. Nak buat lagu mana? Memang binatang tu nama babi. Lain lah kalau binatang tu nama hak lain. Dia tak boleh tak sebut babi lah masjid tak elok. Apa tu? Sebut khinzir. Khinzir tu makna apa? Dia jawab dia, khinzir tu babi. Hang sebut tak apa? Apa sebut tak boleh? Dia tak apa nak sedap khinzir. Tak apa sedap pun. Babi. Bawa kemah. Tak tunggu tuan-tuan. Memang nama tu binatang tu nama babi. Ataupun sini panggil apa? Dia kata jangan nak sebut babi ustaz. Baru tu hak tu lagi teruk. Aku cakap sebut hang pergi belajar jadi babi tu. Hak tu lagi teruk. Tak apa dah saya sebut dah noh. Memang binatang tu nama tu. Lepas ni tuan-tuan minta ke kerajaan tukar dalam kamus Dewan Bahasa dan Mustaka. Daripada babi tukar vavi. Apa ni kita panggil vavi pula? Allah Ta'ala buat binatang tu Pak Long. Hang tengok perangai haduk kat dia tu. Tu binatang hak paling hina tu. Adakah hang nak pergi jadi sama darjat, sama level dengan binatang hak hina tu? Tuan-tuan, antara perangai binatang tu apa dia? Yang pertama, babi ni dia tak ada perasaan cemburu. Nak bangga tuan-tuan? Buka dalam kitab karangan ulama yang menceritakan sifat binatang ni. Babi ni dia tak ada perasaan cemburu. Sebab tu babi ni, bini dia mana-mana babi jantan ni boleh pakai. Pak Long dah boleh rentas negeri, pi tengok zoo Taiping tu. Beli tiket, tanya lu nak beli tiket dekat kaunter tu. Babi dah alam. Tak ada babi aku pergi zoo lain. Pak Long tak mau tengok rimau-rimau, aku tak mau. Mau tengok babi lah. Pergi tanya dia. Dia kata ada 3 ekor ni. Babi pun mampu banyak saya pergi lah. Masuk naik kereta tu, habaq kat driver tu, hampu dah. Terus pergi kat babi tu. Hak tu hampir hantar lagi tu. Tengok babi ni. Mai dia mula duduk sandak lena tu. Hak bini dia duduk sebelah babi betina tu. Mai pergi jantan mana? Balas bini lagu tu lah. Dia tengok tepi. Relax. Dia tak ada perasaan cemburu. Sama perangai tu kalau kita ada. Bini kita tak tutup aurat, jantan lain tengok bentuk badan dia, hang tak rasa cemburu ke? Ni bini hang. Faham tak? Bini kita keluar rumah pakai baju ketat, dada sampai tahu saiz berapa, pungkuk sampai tahu bentuk lagu mana. Hang tak ada perasaan cemburu ke jantan lain duk tengok bini hang? Bangga pula buat pergi makan, pergi jantan lain tengok lagu tu. Dia tahan bini dia dong. Hang tak ada cemburu ke? Ni bini aku. Faham tak belum ni? Tak ni ustaz-ustaz lain tak cakap, mai saya nak cakap. Minta maaf mana? Anak perempuan hang pakai ketat-ketat orang tengok, hang tak ada sifat cemburu ke? Lebih baik hang suruh bini hang telanjang, dia keluar. Kalau bini hang pakai yang dikatakan kasiyatun ariyat, di antara benda zaman Nabi kata apa dia? Wanita ni dia berpakaian tetapi seperti bertelanjangan. Orang tahu paha besar mana, orang tahu pinggang besar mana, orang tahu dada besar mana, orang tahu pungkuk besar mana, orang tahu hadapan tu bentuk lagu mana. Buat apa pakai? Baik telanjang. Kasak ustaz, mampu pi.
Cara kasar ni pun dia tak faham. Duk lembut mampu Tuan-tuan nak panggil ustaz lembut, panggil ustaz lain, kena panggil saya. Saya nak bagi cukup-cukup sebab saya tak mau berjawab dengan Allah Ta'ala nanti. Dulu awak tak cakap tu takut orang tak panggil ceramah. Piak malaikat buh nerajang belakang menyulung tu. Lah saya nak bubuh cukup-cukup. Nanti akhirat Allah Ta'ala tanya, nu lepas duk buat pasal apa? Mana saya nak tahu ya Allah. Cakap-cakap dah dulu, dia tak dengar, pergi bubuh lepas. Tak ni orang tak suka dengan saya, mampu pergi. Hashtag saya mudah, nak panggil, tak mau panggil sudah. Ni tak mau cakap. Tu hang tengok binatang tu. Kalau orang maki hang dengan binatang tu, hang marah. Orang maki hang dengan binatang tu, hang marah. Tapi perangai binatang tu duduk kat hang, hang tak rasa nak salah. Di antara binatang tu, binatang babi tu, dia punya perangai apa lagi tuan-tuan? Binatang babi ni, makanan dia apa dia? Makanan binatang ni apa dia? Setabak. Oh. Ada? Maklum? Oh maklum. Babi ni dia makan binatang apa maklum? Don kalau boleh. Kalau boleh tu kita maklum. Babi ni makanan dia apa hak keluar daripada belakang tu, hak tu dia sondoi makan. Di antara makanan babi, hak lain dia makan jugalah. Di antara makanan dia tu. Makna dia boleh makan apa saja binatang ni. Hak halal pun aku pedia, hak haram pun aku sapu. Bukan hang nak pergi jadi macam binatang tu. Benda-benda najis haram ni hang nak makan buat apa? Mau tengok kemas, kot, nektai, betul, kasut merelit, seluar nyacak, main no, mau beretuh luka, bubuh kot, kemas tak sanggup. Orang panggil Datuk Seri, orang panggil Tan Seri, mentek darah rasuah. Baru sama dengan babi. Jangan marah ya. Marah saya balik. Betul ke tak? Bukan hang nak pergi sama dengan binatang tu. Sebab tu Rasulullah ajak kita. Rasulullah ajak. Lah ni kita duk buat sambutan Maulid Nabi ni hanya menjadi aktiviti tahunan. No, saya tak mau. Menjadi aktiviti tahunan. Dan yang paling besar, setiap kali kita menyambut Maulid Rasul, ada penambahbaikan dalam diri kita. Ada penambahbaikan dalam diri kita. Tak mau sama Pak Long. Tak mau sama. Sambut tahun lepas macam tu. Sambut tahun ni sama. Sambut tahun depan serupa. Hak bini tak tutup aurat, duk tak tutup tentu. Hak duk minta kedarah dia haram, duk minta kedarah tentu. Hak masjid tak mai, duk tak mai tentu. Tak mau. Penat ceramah Maulid ni tuan-tuan. Mau tengok Malaysia ni hala ke menyambut ni tuan-tuan hari kebesaran Islam, Malaysia paling nombor hebat. Awaitan ma'al hijrah. Mai selang 2-3 bulan Maulid Nabi. Selang 2-3 bulan Isra' Mi'raj. Selang sebulan 2 Ihya Ramadan, istiqbal Ramadan. Mai pula nuzul Quran. Mai pula ceramah haji. Tapi duk tahap tu. Kerana sambut Maulid Nabi, berapa ekor ayam kita syahid ni? Ada yang ngambung tak Ibrahim? Ayam tu beli kot, bukan curi kot no? Beli. Ada curi lembu tepi-tepi ceramah kali tuan-tuan. Mereka cerita curi lembu sambut Maulid. Nak buat penuri. Tu kira lagu mana tak? Aku tak tahu, macam yang lain. Tak ada
menambah baikkan dalam diri kita. Mulut ni, ala aku nak ikut Nabi, aku nak ikut Nabi. Betul ke ikut Nabi? Saya buka kedai ustaz sewa. Nak meniaga, saya Nabi meniaga. Betul Nabi meniaga. Tapi hang kena belajar pula macam mana cara Nabi menjalankan perniagaan dia. Bukan macam hang menipu. Sama. Rasulullah seorang ahli politik. Betul, tapi Nabi politik bukan macam. Nabi ahli politik. Dalam politik, Nabi berpolitik, bukan Nabi bermain politik. Dia ada dua. Orang politik ni dia ada dua jenis. Yang pertama, orang politik ni dia berpolitik. Yang kedua, orang politik ni dia bermain politik. Hak ni yang kita tak tahan. Kalau sekat berpolitik kita tahan. Bermain politik yang ni kita tak tahan. Apa dia maksud? Itu kita sembang hari ni. Nabi orang politik. Betul tak Nabi orang politik? Ya, Nabi pemimpin. Nabi pemimpin. Tapi tuan-tuan cuba tengok bagaimana Nabi jadi pemimpin. Nabi kata dekat pemimpin, "Idza haddatha kadzaba." Ni ciri yang aku tak mau. Apa dia? Bila hang jadi pemimpin, hang cakap, hang bohong. Aku tak mau. Wa idza wa'ada akhlafa. Aku tak mau lagi bila hang jadi pemimpin, hang pi berjanji dengan rakyat, hang tak tunai apa yang hang janji. Wa idza tumina khana. Aku tak mau hang jadi pemimpin bila rakyat bagi amanah kepada hang, hang khianat amanah rakyat. Nabi berpolitik, Nabi bukan bermain politik. Tuan-tuan, isu yang viral sehari dua ni tuan-tuan. Sehari dua ni isu apa dia? Kemarin viral tentang satu orang ibu yang anak 9 di Labuan mana? Sabah mana ke mana? Anak 9 umur 55 tahun, edak dadah, dihukum gantung sampai mati. Kita bukan nak pertikaian tentang hukuman tu. Dah hang edak dadah. Hang yang cari buat bukan hang tak tahu edak dadah dalam negara kita ni salah. Dia kena tangkap bukan 2-3 hari lepas. 2018 dia kena tangkap. Dah 3 tahun dah dia kena tangkap. Saya tak mau nak fikir tentang hukuman pasal kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Cuma tuan-tuan, kita tengok sebagai manusia simpati. Umur 55, anak 9. Dalam kepala ni duk fikir macam-macam ni. Dia kena tangkap 2018. Ada yang kita duk baca, dia ni ditinggalkan suami, nak membesarkan anak 9 orang. Bagi satu orang perempuan bukan senang belum. Bukan kata orang perempuan bagi kau orang lelaki pun jaga 9 orang anak mampu. Seorang pun lintang bukan berkelain mampu. Hak bisa bila anak tahu. Anak berak, bini suruh laki, laki suruh bini, bini suruh laki, laki suruh bini, laki ni tai anak kering lagu tu. Tu baru seorang. 9 orang tak usah. Mungkin dia tak ada pilihan lain. Mungkin dia tak ada ni. Kita tak mau petikai. Cuma seorang daripada waliullah, nama dia Bahlul. Nama waliullah ni nama dia Bahlul. Hak tuan-tuan kata Bahlul betul ya. Ni nama orang baik-baik, Bahlul. Bahlul ni kata apa tuan-tuan? Sekiranya aku dapat tangkap seorang pencuri, dia kata. Sekiranya aku dapat tangkap seorang pencuri, bila aku tengok pencuri ni, dia mencuri kerana apa? Kalau dia mencuri kerana kerjaya dia seorang pencuri, pasti aku akan potong tangan dia. Ada orang mencuri ni sebab kerjaya. Ada balas berjuta-juta, ada balas duit bank, ada balas tu kerjaya. Ada orang mencuri tuan-tuan, dia kaya dah tapi dia tak boleh duduk kalau dia tak mencuri. Sebab apa dia? Kerjaya dia.
Bukan semua, tapi ada seorang dua tuan-tuan di Mekah duduk kepak tangan kat belakang subuh-subuh. Turun hotel, kita nak pergi Masjid Haram tu, ada apa bapak ni? Boleh. Tak ingat kudung, tuan-tuan dia lipat tangan kat belakang. Hak tu kerjaya dia. Kita tengok tak? Pagi-pagi duduk selerak dengan kulit hitam. Dia ingat kita bodoh level dia. Ingat apa tak tahu. Dia kata Arab. Tak Arab negro. Tak negro tak cakap. Itu kerjaya dia. Tapi dia bukan curi. Dia minta sedekah tu. Nah abang kata kerjaya. Kalau aku dapat tangkap pencuri itu dan dia mencuri karena kerjaya dia, pasti dia ni aku akan cut. Aku akan potong tangan dia. Tetapi kalau sebaliknya aku dapat tangkap pencuri ni, dia mencuri kerana kesempitan hidup nak membela anak-anaknya, pasti aku akan pancung kepala pemimpin dia. Tuan-tuan, ni waliullah cakap. Ni tuan-tuan cara politik Nabi. Sebab tu kita kena Islamkan dunia politik ni. Nak Islamkan dunia politik ni tuan-tuan bukan masa dia 3 bulan. Nak mengislamkan politik ni bukan masa dia 1 tahun. Tuan-tuan ingat senang tuan-tuan. Nak dakwah orang yang tak baik nak jadi baik ni pun bukan masa yang pendek. Orang ni tak pernah main masjid, kita nak ajak dia main masjid, bukan masa yang pendek. Faham ke tak ni? Kawan tak nak main masjid tuan-tuan. Tuan-tuan nak suruh dia jadi imam, mana boleh. Tak pernah main masjid, bang pun tak pernah. Tuan-tuan hampir petik main suruh dia bang. Dan dia bang terkejut satu kampung. Allah Ta'ala terkejut satu kampung. Pelan-pelan. Tuan-tuan nak tukar ni bukannya mudah. Rasulullah politik, tapi Rasulullah tak bermain politik, dia hanya berpolitik. Bila Rasulullah jadi pemimpin, dia berjanji dengan rakyat, dia tunai. Bila amanah rakyat bagi, dia laksana. Bila dia bercakap dengan rakyat, dia tak bohong. Ini cara Rasulullah, tuan-tuan. Apa lagi tuan-tuan nak ambil contoh Rasulullah? Ustaz, saya nak ambil contoh Rasulullah sebagai seorang suami. Jadi suami yang macam Rasulullah. Ni tak nak nikah ramai ikut Nabi. Bahagi cara nak duduk rumah bini ikut Nabi. Tak nikah ikut Nabi. Nabi bagi giliak tak sama macam hang. Hang duk tutup balik lena rumah bini muda ya. Tanya dia awak pelong tak jalan rumah muda pelong. Allah tak nak bagi adil. Adil kok mana? Ngam maklum hang nu maklum dah duduk 32 tahun dah. Hak ni baru 32 hari hang mampu. Nikah dua ni maklum sembang boleh ha. Nak buat kena fikir banyak kali dulu. Sembang lah. Dia ada orang dia sembang lah macam saya ni tak sembang. Gagah sembang tu pun lagi orang nampak tak lekeh. Mau tak sembang tu nampak lekeh sangat. Dekat kedai kopi tu perang. Aku tak heran takkan nak nikah dua. Oh kemat. Tak nak nikah ikut Nabi. Bahagi gini ikut Nabi ke dah? Jaga. Kok mangkit kat padang mahsyar bau sengit sebelah. Bau sengit sebelah lagu tu. Kita pun tengok lagu tu. Tu geng nikah dua. Dah habaq dah. Akhirat geng nikah dua tak adil kat bini bau sengit sebelah. Jaga. Tak mau sengit sebelah jangan duk gagah. Ni yang kata ni mulut duk sembang nak ikut Nabi. Mulut duk sembang nak ikut Nabi. Tapi betul ke? Betul ke tuan-tuan? Apa lagi yang nak ikut Nabi ni apa lagi? Apa lagi? Semua ada pada Rasulullah. Nak jadi ketua jeneral ada dekat Rasulullah. Nak jadi pemimpin masyarakat ada pada Rasulullah. Rasulullah pesan kepada dia tuan-tuan, bila hang jadi pemimpin,
Pemimpin ni bukan nanti hak duk jadi menteri, hak duk jadi pemimpin negara, hak duk dak ni, hak peringkat kampung ni. Hak peringkat kampung ni pun pemimpin jaga. Hak duk peringkat kampung ni pun, bila orang sebut pemimpin, dia kata tu, dia kata kat menteri-menteri. No. Hang jadi apa? JPKK sama. Tu pun mau tak dapat, mau rajuk nak membuih. Aku berjuang lama dari ni cawangan kampung ni, aku tubuh tau. Tak dapat jadi JPKK, kecewa. Cish. Tak tu yang berjuangan. Mau sembang kedekang berjuangan demi Islam, baru tak dapat JPKK. Rajuk dah. Tu nak suruh pergi tidur dalam gua macam Sayyidina Abu Bakar balik awal. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk apa? Berjuang untuk apa? Untuk Islam. Tak dapat jawatan. Adakah hang tak boleh ni? Cuba tengok para pejuang Islam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan nak ambil hak ni, payah tengok Tok Guru duk berjuang. Ada apa? Ada apa jawatan ni ambil Tok Guru ni, tuan-tuan? Tok Guru ni hak duduk berjuang ni, apa dia ambil? Tok Guru pondok duk berjuang Islam, apa dia jawatan ni ambil? Hang baru tak dapat jadi JPKK, merajuk. Pemilihan tak lekat nama sebagai AJK kawasan, membaik. Elok dah buat-buat mau elok buang gua. Ni tak kata kat siapa tau. Dengan duk terasa, mau terasa hang ke? Tak tu tak dapat jawatan, kecewa. Tak dapat jawatan, membaik. Tak dapat jawatan. Islam ni diajak kita nak berjuang, jangan duk berebut jawatan. Kalau ada jawatan tak boleh buat kerja Islam, lebih baik daripada tak ada jawatan boleh buat kerja Islam. Tuan-tuan, jangan duk berebut. Bila tak dapat, alhamdulillah, jawatan tak dapat, tetapi bukan bermakna aku akan stop buat kerja Islam. Bagi peluang orang lain pula. Tuan ingat senang jadi pemimpin ni, tuan-tuan. Jangan. Bila jadi pemimpin ni, Nabi kata pada dia, wa akthirut tafakkura wal buka. Nabi ajak pemimpin, bila jadi pemimpin kena banyak berfikir, kena banyak menangis. Fikir apa dia? Apa yang aku jaga dah? Amanah ni tak mana aku tunai dah. Menangis, kalau aku tak tunai amanah ni dengan baik, adakah aku akan jadi penghuni neraka? Ni Nabi ajak jadi pemimpin, kena banyak berfikir, kena banyak menangis. Aku dapat jawatan jadi JPKK, aku dapat jawatan jadi ketua apa-apa lah. Aku jadi ketua kampung, aku jadi JPKK ni, aku jaga tak masyarakat kampung ni sebaiknya? Aku tahu tak dalam kampung ni rumah siapa yang beras terputih? Aku tahu tak dalam kampung ni rumah siapa yang tak makan 2 hari dah? Kalau rumah kawan ni hak duduk bawah kampung hang, hak duduk bawah penjagaan hang, rumah dia 2 hari dah beras terputih, rumah hang 2 kampit lagi tak buka, hang nak jawab apa depan Allah? Sebab tu saya jawatan-jawatan saya tak mau, tuan-tuan. Jawatan-jawatan saya tak mau. Saya bang tu, perlu masa dan ketika saya masuk untuk berjuang, saya masuk. Cukup masa dan ketika matlamat perjuangan sampai, saya keluar. Matlamat perjuangan bukan untuk diri kita. Saya tak mau. Duduklah dalam apa pun, saya tak mau jawatan. Tak mau. Hang nak bagi dalam kampung jadi apa? Tak mau. Sebab tu tuan-tuan boleh tanya orang, kawan-kawan saya, kalau duduk dalam persatuan ke apa-apa, mai mesyuarat agung waktu pemilihan, saya tak pergi. Saya tak pergi. Abang dia, saya tak pergi. Mesyuarat tak ada pemilihan, saya sampai. Mesyuarat ada pemilihan, saya tak pergi. Saya tak pergi. Kalau lekat tu pun lekat waktu saya tak ada. Hak tu nak buat lagu dah, kita tak ada pun lekat. Sebab saya tak mau, tuan-tuan. Amanah ni saya tak mau. Takut apa dia? Wa idza tumina khana. Takut khianat amanah. Ada orang tak dapat jawatan, memang. Hadis saya tak faham.
Tak dapat jawatan, ngamuk. Hak ni kita tak faham. Tak dapat jawatan, protes. Hak ni kita tak hati. Mai dengar ceramah Isra' Mi'raj tiap-tiap tahun. Hak Nabi duk tengok Pak Long ni duk tanggung kayu api. Jalan-jalan terbah. Kayu api sapu ke tengah belakang sakit. Angkat tambah lagi. Dia duk angguk. Duk dengar kita ceramah. Inilah orang yang gila pada jawatan. Dia angguk bila tengok orang. Tak dekat jawatan dia membuat dulu. Tak lekat jawatan dia JK masjid. Keluar tu cerita hang tengok tu. Tu ada tamun-tamun tepi tu banyak-banyak aku tu. Tu pada pasiak ke batu Ustaz? Ha? Batu. Hang tengok batu 4-5 lunguk aku. Tak lekat dia tu. Lah. Lepas tu dia tak pergi masjid. Cerdik ke orang? Cerdik ke ni tuan-tuan? Cuba fikir. Hang dulu tak ada masjid, syoratlah ramai-ramai. Kita nak kena buat masjid di kampung kita, nak sembahyang pun payah apa. Pakai eloklah, dah ada orang bagi tanah nak buat masjid, buat resit pi kutip balik buat masjid siap. Jadi JK dia lekatlah pengai pertama. Pengai kedua, buat ni buat kok benar tak lekat. Mepai dia tak main masjid. Dulu dia yang duk cari duit nak buat masjid. Lepas tu dia boikot masjid. Cerdik ke dah? Aku tak pergi masjid tu, aku tak pergi. Aku tak pergi masjid lain. Pergi masjid belah tu, lekat jadi sepenggan. JK. Kemah eh? Lepas tu tak lekat pula. Boikot masjid tu pula. Lain kali pergi masjid Zahid. Dia minta jawatan kat masjid Zahid tu. La ilaha illallah. Orang Islam jangan gemak sangatlah kutu panggil kutu tuan-tuan. Mai. Orang lantik tolak. Siapa yang boleh buat ambil. Mau tak ada siapa baru habang. Jawatan ni tuan-tuan, dia bukan tasyrif, kemuliaan, tetapi taklif, bebanan yang nak kena jawab. Nabi ajak kita jangan gemak benda ni. Sebab apa dia? Ini tanggungjawab. Jawatan, tanggungjawab. Makna apa dia tanggungjawab? Tanggung di dunia, jawab di akhirat. Itu yang ketiga, yang keempat. Yang kelima, sambung maulud tahun depan. Masa dah cukup lah. Tak Ibrahim kata 8.45. Lah pukul 8.55 dah, lebih 10 minit. Ustaz Ibrahim tulis pula bawah tu, dia kata envelope takat 8.45 ya. Hang lajak 10 minit free of charge. Tu dia tulis pula bawah envelope tu, nak ambil tak mau ambil sudah, dia kata kan. Jadi cukup takat tu dulu. Mudah-mudahan apa yang kita hurai malam ni, apa yang kita bincang pada malam ni dapat diamalkan, dapat diambil, dapat dipraktikkan dalam diri kita. Saya katakan tadi, awal tadi, sambut Maulidur Rasul, ini amalan mulia. Menghayati Maulidur Rasul dan membuat perubahan, itu amalan yang terpuji. Yang kita nak malam ni, sambut, menghayati, mempraktikkan apa yang kita bicara pada malam ni dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati diri saya, merahmati diri kita bersama, panjang umur. Kita jumpa lagi bulan depan. Bulan depan kita baca kitab Ustaz Ibrahim, no? Bulan depan insya-Allah. Tuan-tuan, saya nak buat kesimpulan satu benda. Jagalah Islam ni. Jagalah Islam, tuan-tuan. Tuan-tuan ada jawatan, tuan-tuan tak ada jawatan, jaga Islam. Jaga Islam. Jaga daripada apa dia? Dirosakkan daripada dalaman. Saya bagi satu dua contoh tadi, tuan-tuan. Dirosakkan daripada dalaman. Jaga Islam. Sebab kita nak balik bertemu dengan Allah. Antara soalan Allah Ta'ala nak tanya, Islam ni apa yang anda jaga? Tak ada buat pemilihan itu pun kalah ya Allah. Allah tak mau dengar tu. Allah Ta'ala tak mau dengar tu. Jaga Islam sekadar mana yang hang mampu. Jaga Islam. Lepas tu saya nak pesan yang kedua, jangan berkelahi sama-sama Islam. Jangan berkelahi tuan-tuan sama-sama Islam. Orang nak berkelahi, biar mereka berkelahi, kita jangan berkelahi.
Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau kita berkelahi, Nabi tak ajak kita berkelahi. Yang Nabi ajak, wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nabi kata, jangan jadi macam daun kering. Tuan-tuan tanam, yang ni saya nak abang ni, tanam dalam kepala. Jangan jadi seperti daun kering. Apa daun kering ni tuan-tuan? Mudah dikutip, sukar diikat, senang dibakar. Ni daun kering. Kita jangan jadi daun kering, Pak Long. Daun kering senang dikutip, sukar untuk diikat, tetapi mudah untuk dibakar. Faham daun kering? Daun kering ni banyak tuan-tuan ambil, tuan-tuan susun mudah. Tapi tuan-tuan cuba ambil tali nak ikat daun kering, malai. Lepas tu tuan-tuan dah ikat tak boleh, tuan-tuan pergi lungguk, cucuh api lempar, senang terbakar. Kita jangan jadi macam daun kering, ramai tapi payah nak disatukan, senang untuk dipecahkan. Akhirnya tuan-tuan dalam Al-Quran kata pada dia, wa tadhhab rihukum, kekuatan, kemuliaan, kehebatan akan hilang bila mana kita berpecah. Tuan-tuan, Nabi tak mau tengok umat dia berpecah. Nabi nak tengok umat dia bersatu. Satulah tuan-tuan. Dan yang terakhir kesimpulan, ini duk pi tak sampai. Tuan-tuan, dalam hidup ni jangan banyak mencari jurang perbezaan, tapi carilah titik penemuan. Kita ni kalau nak cari kekurangan, cukup banyak. Tuan-tuan hari ni boleh ambil satu buku, tuan-tuan tulis kekurangan saya. Tuan-tuan boleh buat kitab. Kulit kitab tu tajuk kekurangan Ustaz Usam. Kekurangan saya banyak. Tuan-tuan boleh. Yang pertama, suka main lewat. Itu kekurangan saya. Tuan-tuan boleh buat dah. Suka main lewat. Yang kedua, tutuh orang batak keras apa. Tuan-tuan boleh buat kekurangan saya. Saya nak cari kekurangan tuan-tuan, boleh. Boleh. Geng Kuala Pai, muka macam belagak, suka lena, boleh. Contoh. Tapi kita kena tengok kelebihan. Kelebihan geng Kuala Pai ni apa dia? Banyak. Mai pi bukan apa tak pernah ingat. Hang lewat kami tutup TO kat luar tu kan. Ha ni kelebihan geng Kuala Pai. Yang kedua, bak meraihkan orang, nombor satu. Tak pernah main kuliah tak boleh makan. Itu kelebihan. Kita duk tengok apa kekurangan. Tengok apa kekurangan. Samalah tuan-tuan duduk dalam masyarakat. Tuan-tuan kena tengok kelebihan. Isteri kita, bukan isteri kita, isteri tuan-tuan, saya tahu mai. Nak senarai kekurangan dia, cukup banyak. Yang pertama, korang bersiap. Boleh tulis nota kaki peku, heran nak kebau ke anak orang. Dan dia buh tocang dua tu, kembal balik pula pergi McDonald, buang pula gigi palsu, duk rendam dalam gelas, tak ada gigi pula lagi, semak kita tengok. Hak tu kelemahan isteri kita. Tapi kelebihan dia tak pula. Masak tak boleh lawan. Kita kata sudahlah, hang masak sehari 2 kali cukup. Tak. Pagi cara pagi, tengah hari cara tengah hari, minum petang, makan malam. Tuan-tuan nak cari bini lagu tu tang mana Pak Long? Hak ramai bini, aku menanak pagi, hang ke darah lah sampai malam. Pukul 8 malam duk sumat nasi lemak bini telur kita ni. Tak. Betul tak Pak Long? Jangan duk buat tanah. Bini hang ni 4 kali masak. Tak ada sembang nak menanak, nak perangat lauk kemarin. Ada tuan-tuan kata tu kelemahan Ustaz, tak nak turun dah derah balik ni. Itu kelemahan Ustaz. Sikit. Samalah dengan isteri nak cari kelemahan suami cukup banyak. Tapi jangan pandang kelemahan. Tuan-tuan tolong pandanglah kelebihan. Kalau dia ada salah satu, tuan-tuan kena pandang salah tu saja. Hidup kita jangan jadi seperti lalat. Mata lalat suka cari benda-benda yang kotor. Jadilah mata lebah, suka cari benda-benda yang baik. Boleh Pak Long? Jangan berpecah.
Apa pun terjadi, atas alasan apa pun, jangan berpecah. Jangan berpecah. Bila kita berpecah, wa tadhhaba rihukum, hilang kekuatan kita, hilang kemuliaan kita, hilang kehebatan kita. Tuan-tuan cuba tengok apa yang berlaku di Palestin. Ganyang sampai lumak Gaza. Sebab apa? Sebab Yahudi tahu umat Islam bukan kata di negara Arab, satu dunia tidak boleh disatukan. Hang buatlah macam-macam persatuan pun. Kesatuan umat Islam, kesatuan hak tu, kesatuan hak ni, duk satu tu. Hebatkan kesatuan tu, tetapi penyatuan itu tidak ada. Dia ganyang. Tuan-tuan bayang kalau semua umat Islam bersatu, gempak lepas tentang isu Palestin, Israel berani buat. Hak duk cengih sikit pun Tayyip Erdogan tu. Hak cengih pun dia tu. Hak mau dia bercakap tu, lepas goyang, hak dia. Hak lain ke pemimpin dunia Islam lain? Lepas cakap, lepas goyang. Tayyip Erdogan dia bercakap, Yahudi goyang. Tuan-tuan bayang kalau semua negara Islam kata kami akan boykot Israel, boykot Amerika, hampa sentuh dia umat Islam di Palestin, dunia Islam akan bangkit. Berani tuan-tuan? Berani? Tak ada berani. Hak yang umat Islam tahu buat apa? Minta maaf cakap tuan-tuan. Pong ketekum kena berdiri di Israel. Hak kita tahu kutik derma. Hak kita tahu hantar tutup. Hak kita tahu hantar tilang. Hak tahu kita hantar, bukan tak boleh. Hak tu bagus. Bagus buatlah. Bukan saya nak halang buat pada. Saya pun bagi. Tapi ada kata-kata tu tuan-tuan. Persoalan dia ada kata-kata tu. Lepas tu bukan duk cacak kami daripada pertubuhan ini merangka untuk membangunkan sebuah apa-apalah di selatan Gaza apa semua. Sumbangan tuan-tuan diperlukan. Apa kat duk bubuh duit lekon pergi buat bangunan satu, tahun depan kena bor. Kutik pula, buat pula. Kita nak yang paling besar. Sumbangan teruskan, kutipan jalankan. Tetapi yang lebih besar tuan-tuan, bebaskan Gaza daripada dan Palestin daripada cengkaman Yahudi. Tapi kita tak boleh bersatu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kefahaman yang baik. Mohon maaf banyak-banyak ada salah dan silap. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap, mohon maaf banyak-banyak. Akhir kalam macam biasalah tuan-tuan, selagi habis semayang tuan-tuan keluar. Lepas tuan-tuan makan, tuan-tuan nak dapatkan tok koko, boleh dapatkan di luar sana. Sekilo 19, setengah kilo 10 ringgit, secek 20 ringgit. Dan tabung untuk tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Ar-Riyadah ada juga di luar sana insya-Allah. Mohon maaf banyak-banyak. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.